Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kërkojm. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita kesihatan jasmani. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesihatan rohani insya-Allah, sehingga dapat kita terus melaksanakan amal ibadah dengan istiqamah, dapat kita terus menambahkan lagi usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga para jemaah rahimakumullah. Orang mukmin tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, setentunya dia bersabar, Akan tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita satu lagi peringkat tatkala seorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tambahan daripada bersabar, beliau sebenarnya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lihat kepada apa kekurangan yang sekarang ini dia miliki, tapi dia lihat kepada aspek kebaikan.
Sekiranya perkara ini berlaku, kemungkinan boleh lebih teruk lagi berlaku. Dia lihat kepada aspek kebaikan. Dia akan lihat kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada beliau, dan nikmat itu pelbagai berterusan. Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian anak, Allah turunkan firman-Nya yang berbunyi, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ada dua penafsiran. Yang pertama yang kita biasa dengannya itu apa? Telaga Kautsar esok di akhirat, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taufik sehingga dapat kita minum air daripada telaga Kautsar. Siapa yang minum walaupun seteguk, maka dia tidak akan haus sampai bila-bila. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Al-Kautsar yakni al-khair al-kathir, yang bermaksud kebaikan yang banyak. Jadi maksud firman Allah tadi apa? Sesungguhnya kami telah mengurniakan pada engkau ya Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Bayangkan, Allah baru saja Nabi SAW itu diuji dengan kematian anak, tapi yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, yang Allah perintahkan kepada Nabi, lihat kepada apa kebaikan yang telah kamu perolehi. Subhanallah, Al-Kautsar. Begitulah juga terdapat pelbagai kisah-kisah dalam Al-Quran yang sedemikian rupa. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah ibadah kepada Tuhan kamu dan laksanakanlah sembelihan korban. Jadi itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar. Jadi orang mukmin tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersabar, tapi kemudian dia lihat semula kepada kebaikan. Apa sebenarnya kebaikan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada beliau, dan setentunya para jemaah rahimakumullah, kebaikan yang sekarang ini kita kecapi tidak terhingga. Subhanallah, tidak terhingga. Hal keadaan kita lebih baik mungkin daripada sebahagian individu di rantau yang lain. Kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh tenang, dengan penuh keamanan. Ada sebahagian tempat, ada sebahagian negara mungkin berada dalam keadaan kekecohan, tiada keamanan, mungkin peperangan. Subhanallah, begitu banyak sangat fadilat dan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ke atas kita. Jadi orang mukmin ini dia sentiasa melihat kepada aspek kebaikan dalam segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebelum nak menyentuh tentang Ramadan, tentang berpuasa, saya nak sentuh tentang aspek ujian Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kerana kadang-kala sebahagian individu ini, tanggapan kita maksud daripada ujian Allah itu adalah ujian yang berbentuk keburukan saja kan. Apabila kita ini ditimpa penyakit, maka kita anggap itu sebagai ujian, kita anggap itu sebagai musibah. Apabila kita ini ditimpa belenggu kewangan mungkin, maka kita anggap itu sebagai musibah. Tapi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami uji kamu dalam kebaikan dan dalam keburukan ada ujian, ada fitnahnya. Jadi kadang-kala ujian itu berbentuk kesakitan jasmani, tapi kadang-kala pula ujian itu berbentuk kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan terhadap kepada seseorang. Badannya sihat walafiat, tapi kenapa sukar sangat ingin melaksanakan salat berjemaah ataupun salat fardu sebagai contoh. Ataupun mungkin individu yang lain Allah kurniakan kepada beliau ujian dengan kewangan kehidupan yang begitu sukar, tak cukup dia punya duit ni. Individu yang lain pula Allah uji dia dengan memiliki harta yang banyak. Tapi kenapa apabila ada harta yang banyak tetap juga bakhil ingin mengeluarkan harta. Jadi ini ujian kehidupan. Kita kena perbetulkan pemikiran kita, kita punya mindset apabila kita berbicara tentang ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Ramadan kali ini kita berhadapan dengan ujian yang begitu besar, yang begitu berat. Tidak pernah para jemaah rahimakumullah kita memulakan bulan Ramadan dengan tidak melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid. Subhanallah, hati ini rasa sedih, hati ini rasa rindu untuk dapat melaksanakan salat tarawih bersama-sama, untuk bersama-sama dapat melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail, berbuka bersama, bersahur bersama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang terbaik untuk diri kita. Tentunya apabila kita ini berhadapan dengan ujian yang sedemikian rupa para jemaah,
apa yang ada di tangan kita. Yang ada di tangan kita itu masa. Yang ada di tangan kita itu ruang serta peluang para jemaah untuk kita mempergunakan masa luang kita, masa lapang kita ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Dan jangan kita sia-siakan masa lapang yang ada ini para jemaah. Sekiranya Ramadan yang lalu kita sibuk mungkin. Ada satu Ramadan tu kita sibuk, baru pindah kerja. Mungkin ada yang baru pindah rumah. Mungkin satu Ramadan yang 2-3 tahun yang dulu kita sibuk dengan renovation rumah. Salat tarawihnya pun rongak-rongak, tak sempurna lah. Tapi Ramadan kali ini, sebenarnya kita tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan salat tarawih. Bahkan kita tidak ada alasan untuk tidak berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sekiranya kita tidak tahu, tidak pandai membaca Al-Quran, apa kata kita jadikan Ramadan kali ini dengan masa yang ada di tangan sebagai peluang untuk kita membaca Al-Quran, sebagai peluang untuk kita menghayati isi kandung Al-Quran. Jadi ini semua masa dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Allah berikan kepada kita masa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita peluang. Peluang yang begitu banyak sekali untuk kita bersama-sama dengan ahli keluarga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi para jemaah kita ingin menjadi imam, ini sekarang masa untuk kita melatihkan diri, memimpin salat tarawih, memimpin salat qiyamul lail, salat tahajud, bertadarus bersama ahli keluarga. Ini masa yang terbaik untuk kita sama-sama melatihkan diri. Jadi yang jadi makmum kat belakang pun janganlah asyik komen saja kan, ini abah ni baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Tidak. Tak, tapi kita beri sokongan dan kita bagi peluang untuk mereka memperbaiki insya-Allah diri mereka. Para jemaah muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, bila kita berbicara tentang peluang dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, setentunya ia berkaitan dengan objektif utama kita melaksanakan ibadah berpuasa. Kita nak kena faham betul-betul kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah berpuasa ini ke atas insan, ke atas diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kutiba alaikumus siyam." Telah diwajibkan berpuasa ke atas kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ia telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu ini bertakwa. Jadi tujuan Allah wajibkan berpuasa supaya membina ketakwaan dalam diri kita, supaya semakin kuat darjat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ini para jemaah, ia lahir di dalam hati. Perasaan seseorang akan rasa ketakwaan ini lahir di dalam hati. Dan ia tidak mampu untuk kita bina selama sehari, 2 hari, bahkan memakan masa untuk membina dan memupuk rasa takut kepada Allah, rasa keinsafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua memerlukan kepada masa. Segala sifat-sifat membentuk peribadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu para jemaah, perlu untuk kita menghayati satu aspek yang begitu penting waktu Ramadan kali ini. Saya nak para jemaah faham satu poin. Sekiranya saya berceloteh nanti panjang-panjang semua tak faham, tapi saya nak para jemaah faham ni satu poin ni tentang bulan Ramadan. Ya, ini tentang menghargai masa pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kali ini. Nabi SAW tatkala menjadi imam, Nabi sering sebelum melaksanakan solat berjemaah, Nabi akan pastikan saf itu lurus, sawu sufufakum, luruskan saf kamu. Kemudian Nabi akan ingatkan kepada para sahabat, sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu sebagaimana salatnya orang yang bakal meninggalkan dunia ini. Subhanallah. Seolah-olah ini salat kamu yang terakhir. Itu maksud Nabi SAW. Salatlah kamu seolah-olah this is your last salat, your last prayer. Macam mana para jemaah rahimakumullah, kalau kita ini tahu bahawa solat maghrib yang tadi kita laksanakan setelah berbuka, itu merupakan solat kita yang terakhir. Maghrib kita yang terakhir. Rukuk yang terakhir. Al-Fatihah yang terakhir. Sujud yang terakhir. Masya Allah. Bagaimana kalau kita tahu that is our last prayer? Pastinya para jemaah kita akan berusaha supaya solat itu merupakan solat kita yang terbaik. Betul tak betul? Kan?
Kalau boleh kita tak nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau boleh tak nak keluar daripada solat. Kerana kita tahu itu solat kita yang terakhir. Itulah darjat penghayatan seorang mukmin ketika melaksanakan segala amalan soleh. Sama ada dia melaksanakan ibadah solat, sama ada dia bersedekah, dia membayar zakat, apa saja amalan soleh yang dilaksanakan, dia akan buat dengan terbaik mungkin. Diperhatikan nawai itu di hati. Diperhatikan kualiti ibadah yang dia buat. Kerana wallahu alam, kita tidak tahu esok lusa bagaimana. Jangan cakap lusa, esok saja kita tidak tahu. Sama ada mata ini akan mampu untuk celik balik semula. My point here is, para jemaah, sekiranya itu berkaitan dengan solat, bagaimana sekiranya kita tahu bahawa Ramadan pada tahun 2020 ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Subhanallah. Bagaimana para jemaah? Dan ini fakta realiti kehidupan. Saya rasa para jemaah ada kenalan. Mungkin ada yang ada kenalan, ada kawan, mungkin ada ahli keluarga yang pada Ramadan 2019 mereka bersama dengan kita. Menyambut Ramadan bersama-sama. Mungkin ada yang i'tikaf di masjid pada 10 malam terakhir. Mungkin ada yang mencari Lailatul Qadar bersama, menyambut hari raya lembaran bersama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Ramadan tahun 2020 ini mereka sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Ramadan 2019 itu merupakan Ramadan mereka yang terakhir. Merupakan 30 hari punya puasa para jemaah, itu 30 days yang terakhir punya puasa. Ramadan yang terakhir mereka laksanakan. Kalau mereka membayar zakat, zakat mereka yang terakhir. Sedekah mereka yang terakhir. Masya Allah. Mengkhatamkan Al-Quran, Masya Allah, bagus. Tapi penghataman Al-Quran yang terakhir. Dan itu realiti kehidupan. Bagaimana sekiranya kita tahu bahawa Ramadan kali ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Bagaimana baik para jemaah, bagaimana sempurnanya kita ingin agar Ramadan kali ini dapat kita jalankan para jemaah. Subhanallah. Jadi renung-renungkan. Orang mukmin para jemaah, tatkala dia melaksanakan sesuatu amalan, dia akan lihat kepada nawaitu di hati, dan itu merupakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in punya standard. Dia kalau lihat bahawa dekat hati ni ada sedikit perkara yang boleh mengakibatkan amalan itu menjadi rosak, maka dia akan tinggalkan amalan tu. Dia perhatikan, perbaiki dulu dia punya niat yang terkandung di hati, dan itu penting. Dan itu penting untuk sentiasa kita memastikan bahawa diri kita ini ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berbicara tentang umur, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, sama juga dengan Nabi SAW menegaskan di dalam Al-Quran, bagaimana umur ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, awalam nu'ammirukum, apakah belum kami ini mengurniakan kepada kamu umur yang panjang? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, supaya pada umur tersebut ia menjadi peringatan bagi siapa yang ingin ingat. Masya Allah. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu peringatan juga. Allah sebutkan peringatan itu siapa? Peringatan yang kedua ini merupakan peringatan yang berbentuk daripada Nabi SAW, daripada para ulama yang memberi peringatan, daripada kitab suci Al-Quran yang memberi peringatan. Jadi Allah berkata dalam ayat tadi, umur yang Allah kurniakan ini juga merupakan peluang untuk orang mukmin kembali ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi peringatan kepada manusia. Nabi SAW bersabda dalam hadis Nabi yang berbunyi, la tazulu qadama abdin, kaki seorang hamba ini tidak akan berganjak. Para jemaah, kaki kita tidak akan berganjak. Tak boleh setapak ke depan, tak boleh setapak ke belakang, tak boleh kanan, tak boleh kiri. Esok di hari akhirat, sehinggalah kita ini ditanya akan 4 perkara. Nabi kata akan 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umur kita, tentang umurnya, bagaimana dia spend, bagaimana dia habiskan umurnya. Subhanallah, Allah kurniakan Ramadan setelah Ramadan setelah Ramadan, tapi bagaimana dia habiskan masanya pada bulan Ramadan, itu yang esok akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, bagaimana dia telah mengamalkan ilmunya. Kemudian an malihi
min aina iktasabah, tentang hartanya, dari mana dia dapat hartanya dan kepada apa dikeluarkan infaknya. Kemudian yang terakhir Nabi bersabda tentang jasadnya, an jismihi fima abla, tentang jasadnya, bagaimana dia habiskan, bagaimana dia pergunakan jasmaninya. Subhanallah, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi poin yang pertama Nabi kata tentang umur. Bagaimana kita habiskan umur kita, para jemaah rahimakumullah. Umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini begitu adil. Allah Subhanahu wa taala berkata, Nabi bersabda, a'maru ummati, umur usia umat aku ini ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Para jemaah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, a'maru ummati, umur umat aku baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Itu realiti kehidupan. Kita ni umat akhir zaman, umurnya singkat para jemaah. Sayyidina Rasul saja umurnya 64 tahun. Jadi siapa yang umurnya panjang sampai 70, 80, 90 tahun tu sebenarnya bonus yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Tapi secara purata, secara kebiasaannya umur umat Nabi ini antara 60 hingga ke 70 tahun. Jadi umur, usia di dunia ini merupakan masa yang begitu berharga. Begitu berharga untuk kita beramal soleh, untuk kita meningkatkan kita punya usaha supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya semakin tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebahagian individu yang tidak menghargai masa ini, tidak menghargai umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, esok di akhirat mereka menyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ni Allah sebut tentang sebahagian individu yang al-mujrimun, yang berdosa, dia buat dosa silap, dia buat kesilapan. Kenapa? Kerana tidak menghargai masa. Apa dia buat esok dengan kepala tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dia katakan, qalu rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah lihat, kami telah dengar, farji'na na'mal salihan, izinkan kami untuk pulang untuk beramal salih. Kalau boleh mereka nak pulang walaupun seketika untuk melaksanakan apa para jemaah? Untuk melaksanakan amalan salih. Jadi berharganya nilai umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Jangan kita jadi seperti mereka ini. Kerana tidak menghargai masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, esok di akhirat dia menyesal. Bahkan diminta agar dikembalikan semula di dunia. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala ini maha adil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui umur dan usia umat Nabi SAW ini singkat. Umurnya singkat, tapi dia menjadi umat yang terbaik kan? Kuntum khaira ummah, firman Allah, kamu adalah umat yang terbaik. Ya bagaimana kami ini ingin menjadi umat yang terbaik, ingin menandingi umat-umat terdahulu. Masya Allah, Nabi Nuh AS, umat Nabi Nuh AS 900,000 lebih tahun, usianya ratusan tahun. Ini umat-umat terdahulu. Bagaimana kita nak compare dengan amalan soleh yang mereka buat? Kalau pakai logik, orang yang umurnya 60 tahun, dia punya jumlah salat yang dilaksanakan nescaya lebih sedikit daripada orang yang usianya 900 ataupun 1000 tahun kan, secara logik kita pakai. Ternyata mereka lebih banyak salatnya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak sujudnya, sebagai contoh. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi SAW punya umat ini usianya singkat, tapi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi peluang yang begitu banyak untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Peluang yang begitu banyak agar pahala amalan yang dilaksanakan ini dilipat kali gandakan. Allah multiply, Allah lipat kali gandakan pahala-pahala amalan soleh yang pelbagai. Dan kebanyakannya berlaku pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, saya nak bawa contoh, dua contoh yang mana ini ibadah di dalam Ramadan dengan satu contoh di luar Ramadan. Antaranya tentang puasa Ramadan itu sendiri. Nabi SAW bersabda, man shama Ramadan, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan. Penghayatan maknanya apa? Dia buat puasa Ramadan dengan penuh fokus. Dengan penuh
fokus. Dia bukan dengan sambil lewa. Dia hari-hari pada bulan Ramadan sama macam hari dekat luar Ramadan. Dekat luar Ramadan dia duduk mesyuarat, gosip, wal tingkap, dia mengumpat, dia komen yang teruk-teruk sebagai contoh dekat social media. Tapi dekat dalam Ramadan, ini dia berusaha untuk memperbaiki amalan dia. Ini orang yang menghayati bulan Ramadan dengan penuh penghayatan. Ini Nabi kata, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Balasannya apa? Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Puasa Ramadan. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang cakap, Ustaz, tapi saya punya puasa bulan Ramadan, bukannya saya tak puasa. Saya puasa. Tapi ada 1-2 hari ini saya tahulah pahala ni ada kurang sedikit. Saya tak nak mengumpat, tapi termengumpat sebagai contoh. Mengumpat tentang bos. Bos marah-marah, saya tak happy. Jadi saya tahulah hari itu Ramadan saya kurang. Apakah saya tidak dapat fadilat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi? Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Allah kasih second peluang para jemaah. Peluang yang kedua. Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi kalau puasa tidak sempurna, sempurnakanlah dengan apa para jemaah? Sempurnakanlah dengan melaksanakan solat tarawih, solat malam. Kita sempurnakan pahala puasa kita dengan melaksanakan ibadah tarawih. Tapi katakanlah ada orang cakap, Ustaz, saya solat tarawih saya pun tidak sempurna sebenarnya. Ada 1-2 hari ni walaupun stay at home notice, tapi buka tadi memang berat betul. Tahu-tahu lepas isyak, solat isyak, niatnya nak bangun tahajud tapi tak bangun, terus tertidur. Tahu-tahu terkejut, dah habis waktu sahur. Bangun-bangun saja subuh. Apa tak dapat ke peluang untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW bersabda, hadis riwayat yang lain diberi lagi 3 can. Masya Allah. Nabi bersabda, man qama lailatul qadar. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa sempurnakan untuk mendapat pengampunan Allah. Tak sempurna puasa, maka sempurnakanlah dengan solat qiyamul lail, dengan solat tarawih, dengan solat tahajud. Tak sempurna juga, maka di akhir 10 Ramadan itu berusaha untuk mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Itu kelebihan Ramadan. Pahala yang kita buat pada bulan Ramadan, 30 hari kita puasa, lalu kita extend, kita tambah lagi 6 hari. 6 hari pada bulan Syawal, pahalanya seperti apa para jemaah? Pahalanya seperti seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi 30 days bulan Ramadan dengan 6 hari Syawal. Pahalanya seolah-olah kita telah berpuasa sepanjang tahun. Jadi ini fadilat kelebihan puasa Syawal. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Nabi, walaupun umurnya singkat, tapi peluang untuk beramal soleh itu dipelbagaikan. Bahkan pahala pun Allah lipat kali gandakan. Jadi yang pertama tadi bulan Ramadan, laksanakan puasa, kemudian lepas itu kita tambah dengan 6 hari bulan Syawal, kita dapat pahala seolah-olah sepanjang tahun kita berpuasa. Ada orang sering tanya kepada saya, Ustaz, boleh ke tak boleh? Ni seorang muslimah, dia kena qada dia punya puasa bulan Ramadan, lalu bulan Syawal ini kalau dia nak berpuasa, dia kena, macam mana dia kena buat ni? Dia kena 6 hari Syawal puasa, kemudian setelah tu baru dia qada Ramadan, ataupun boleh 2 in 1. Dia niat qada Ramadan, dia dapat sekali pahala puasa. Ini isu yang telah dipertikaikan oleh para alim ulama. Ada banyak sangat khilaf tentang perkara ini. Secara kesimpulan, ada yang kata tidak boleh. Ada yang kata puasa sunat, niatnya kena sunat. Pahala wajib, tak boleh puasa wajib, tidak boleh niat 2 in 1. Kita satukan antara pahala puasa wajib dengan puasa sunat. Tapi ada juga ulama yang berkata boleh, kerana Nabi bersabda, barang siapa yang puasa bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari Syawal. 6 hari Syawal. Jadi ulama kata segala jenis puasa pada bulan Syawal, segala jenis puasa, sama ada ia puasa sunat, sama ada ia puasa Isnin Khamis, sama ada ia puasa qada wajib, segala jenis puasa asalkan dibuat pada bulan Syawal, maka dia dapat pahala seolah-olah 30 ataupun dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi perkara ini
khilafkan oleh para alim ulama. Jadi para jemaah boleh pilih pendapat yang mana para jemaah rasa ia sesuai untuk diri anda sendiri. Ada muslimah yang dia tahu sukar, susah sangat untuk dia nak sempurnakan ibadah puasanya, nak qada Ramadan tahun 2019 pun ujung-ujung nyawa-nyawa ikan. Before masuk Ramadan 2020 baru habis, Ustaz. Ini kalau saya separate kan Syawal dengan Ramadan, takut tak sempatlah saya nak puasa Ramadan. Jadi setiap orang dia buat pertimbangan dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga pada dalam bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kan? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita buat math sedikit, 1000 bulan kalau kita dividekan, kita bagikan kepada setahun tu ada 12 bulan. Jadi maknanya kalau 1000 bulan divide by 12, kita akan dapat sekitar 80 lebih tahun, 80 tahun. Jadi Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan ataupun pahalanya menyamai amalan 80 tahun punya amalan. Jadi ada ulama tafsir berkata, kalau kita melaksanakan solat sunat 2 rakaat dan Allah takdirkan ia berlaku pada malam Lailatul Qadar, pahalanya Allah lipat kali gandakan 80 tahun. Subhanallah. Kalau kita keluarkan sedekah, ni sekarang ni banyak sangat masya-Allah masjid-masjid, pusat-pusat Islam berikan peluang untuk kita keluarkan sedekah secara online. Kita keluarkan sedekah dan Allah takdirkan pada hari itu yang kita keluarkan sedekah merupakan Lailatul Qadar. Pahalanya Allah lipat kali gandakan 80 tahun punya amalan. Jadi itu sebagai contoh para jemaah rahimakumullah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam peluang lepas peluang untuk meningkatkan lagi amalan soleh kita pada bulan Ramadan. Jadi walaupun usia kita, umur kita ini 60 tahun, 70 tahun saja yang Allah kurniakan, tapi insya-Allah kalau kita fokus dengan melaksanakan amal ibadah sedemikian rupa, esok kita ini akan didik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala amalan yang menyamai 1000 tahun punya pahala amalan. Kerana semuanya Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan amalan yang pahala yang berlebihan. Wallahu alam, mungkin sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala setiap tahun pada bulan Ramadan dia berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi mungkin usianya 60 tahun. Tapi kalau kita lihat pahala amalan soleh mungkin sampai ribuan tahun. Kerana every year dia dapat Lailatul Qadar 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun. Itu kurniaan Allah. Jadi masa dalam bulan Ramadan ini begitu berharga para jemaah rahimakumullah, begitu berharga. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbudun fihima kathirun minan nas." Ada 2 nikmat yang mana kebanyakan manusia itu tertipu. Apa dia? Yang pertama itu adalah as-sihha dan yang kedua adalah al-faragh, kesihatan dengan juga masa lapang. Ini masa lapang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jangan kita persia-siakan para jemaah. Jangan kita biarkan ia berlalu macam gitu saja. Buat something produktif. Saya nak kongsi ini sebagai penutup bagi kelas ini. Ada satu ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang memberi jalan huraian ataupun kesenangan bagi kehidupan insan. Alam nashrah laka sadrak, firman Allah. Yang bermaksud, bukankah kami telah membuka bagi kamu dada kamu ya Muhammad. Maksud membuka dada itu apa? Allah telah mempermudahkan bagi Nabi urusan Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami telah jauhkan daripada kamu segala kesusahan kamu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami telah tinggikan sebutan kamu. Orang dulu tak kenal Nabi, sekarang semua orang kenal Nabi. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan kesusahan ada kesenangan. Lihat Allah kata apa? Sesungguhnya dengan kesusahan, bukan after tapi with. Dengan kesusahan ada kesenangan. Maksudnya apa? Walaupun hatta sekarang ini kita ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada kesenangannya. Ada huraiannya, ada sedikit ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan 100% susah langsung. Hatta Allah tatkala menguji Nabi SAW dekat kota Mekah, dengan kanan kiri depan belakang semua orang memusuhi Nabi SAW, tetap ada jalan keluar sedikit yang Allah berikan, ada kesenangan sedikit yang Allah berikan, ada sokongan orang yang menyokong Nabi SAW, ada pakcik yang menyokong Nabi, ada isteri yang menyokong Nabi, ada sahabat yang beriman. Fa inna ma'ah, sesungguhnya dengan
kesusahan, ada kesenangan. Allah ulang kali yang kedua, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian firman Allah, fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai, maka bertegaklah. Ini penafsiran ulama ada pelbagai. Tapi penafsiran yang saya suka nak kongsikan dengan para jemaah, apakah maksud Allah fa idza faraghta fansab? Apabila kamu telah selesai, ada yang berkata telah selesai, tegaklah. Apabila kamu telah selesai, ada yang kata apabila kamu telah selesai maka daripada satu urusan, maka terus buat urusan yang lain. Itu penafsiran yang kedua yang ingin saya tegaskan dengan para jemaah semua. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah tadi tentang al-insyirah, tentang keadaan yang sukar dan bagaimana Allah akan berikan huraian. Kemudian di penghujung surah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya untuk seseorang yang ingin mendapat huraian dalam kehidupan. Kita nak dapat kesenangan dalam kehidupan. There's no such thing as kita ini idle, kita tak buat apa-apa, kita ini relax. Subhanallah, tidak. Allah kata bila kamu dah selesai satu urusan, terus buat urusan yang kedua. Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nabi dah habis satu benda, satu perkara, Nabi akan buat yang kedua. Nabi dah berbual dengan individu ini, Nabi akan bual dengan orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampailah ke akhir hayat Nabi SAW. Nak dapat kesenangan dalam kehidupan, maka pergunakan masa anda dengan yang sebaik-baiknya. Don't just stay idle. Sekali-sekala buat dalgona, sedaplah para jemaah kan. Tapi berapa banyak dalgona lah nak buat, kopi, holik, Milo, tak habis-habis kan. Itu semua gula tinggi, tak sihat untuk jasad. Tapi kita cuba buat benda yang lebih bermanfaat. Mungkin ada kursus yang anda nak ikut online. Sekarang ni masa peluang, kenapa tak ambil? Mungkin ada yang tergerak hatinya, Ustaz tak pernah, Ustaz saya ni khatam Al-Quran. Ni sekarang ni peluang. Tak pernah saya membaca Al-Quran lembaran menghayati isi kandung, dengar ceramah tentang 30 juz. Yang ada banyak para jemaah. Sekarang ni peluang. Maka kita ingin dapat kesenangan kehidupan, kita nak agar Allah Subhanahu wa taala berikan huraian daripada isu ini sekarang, daripada musibah ini. Maka apa Allah kata? Fa idza faraghta fansab. Don't stay idle. Tapi bergerak, buat, berusaha, berfikir, merancang dan terus insya-Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita jalan keluar serta huraian. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang membawa 1001 makna untuk kita, dan semoga Ramadan kali ini menyebabkan kita ini semakin dekat insya-Allah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat hubungannya dengan ahli keluarga kita, dan semoga Ramadan kali ini menjadikan kita insan yang semakin menghayati serta menghargai masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan insya-Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله